Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan juga taufik dari Allah, kita dapat menyambung kembali pengisian kuliah hadis yang kita rujuk dalam kitab Riyadu As-Salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat yang banyak, Allah memberikan kita keberkatan di atas pengisian kita pada pagi ini. Jadi sebelum tu saya nak tanya tentang suara saya dapat dengar dengan baik atau tidak? Baik dengar okey Ustaz. Bagus. Hari ini suara Ustaz bagus. Ya, Baik. jelas Jelas. Jelas Ustaz, jelas. Oh, saya dengar ada sarangan pula. Kejap Okey, jelas Jelas. Sangat jelas. Okey, alhamdulillah. Nota yang saya paparkan nampak? Nampak? Belum lagi. Ada. Ada Sudah. dapat Bab nota 11. yang baru? Bab 11. Okey. Jom kita mulakan pengisian kita pada pagi ini untuk siri yang ketiga. Minggu lepas sepatutnya kita dah tamat untuk bab yang ke-11. Namun pada minggu lepas saya mengendalikan bengkel di Putrajaya. Jadi tidak dapat bersama pada minggu lepas. Namun begitu alhamdulillah Allah memberikan kita peluang sekali lagi pada pagi ini, Jumaat ini. Semoga kita dapat manfaatkan sebaik yang mungkin. Belum tentu kita dapat bertemu Jumaat pada minggu hadapan. Hari Jumaat ini merupakan penghulu bagi segala hari. Hari yang dalam banyak-banyak hari yang Allah berikan keberkatan dalam tempoh seminggu, ada banyak pahalanya adalah pada hari Jumaat. Jadi manfaatkan masa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita baca bab yang ke-11, bab mujahadah. Okey. Bab ke-11 dalam Riyadhus Shalihin, seperti mana yang kita maklumkan bahawa okey, jumlah hadis dia, saya mohon maaf ya, sebenarnya hadis dia ada 17. Betul lah seperti yang ada dimaklumkan pada awal siri yang lalu, saya tulis dalam nota 16. Tapi sebenarnya ada 17 hadis. Jadi maafkan saya di atas terlepas pandang untuk hadis yang ke-17. Sebenarnya ada 17 hadis, bukan 16 hadis. Yang mana alhamdulillah jika kita rujuk kepada 2 minggu lepas, kita telah sampai kepada hadis bernombor masih ingat? Hadis Boleh dengar ke-6. suara saya tak? Boleh kan? Hadis Hadis ke-6 ke berapa? Ustaz. 6. Hadis ke-6. Okey. Ya. Betul Benar 6. hadis ke-6. Okey, kita masuk kepada hadis yang ke-7. Betul. Saya bertanya kerana saya bimbang, takut saya mengulang semula apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Jadi kita terus kepada hadis yang ke-7. Okay, hadis ke-7 ni, dia ada 2 hadis yang diletakkan pada bilangan hadis yang ke-7. Sebab tu di dalam nota saya letakkan hadis 7 ada 2, 7/1, ada 7/2. Maknanya ada dua lafaz sebenarnya pada hadis yang ke-7. Baik, sesiapa yang ada memiliki kitab terjemahan Riyadhus Shalihin, tolong letakkan maklumat muka surat yang keberapa
kitab rujukan cetakan penerbit mana bagi membantu rakan-rakan kita yang lain untuk merujuk kepada kitab yang telah pun dimiliki. Okay. Jadi sesiapa yang belum sempat ataupun memang tak ada kitab terjemah Riyadhus Shalihin, boleh berpandukan kepada nota yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, hadis ketujuh ni adalah hadis yang datangnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi, namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah perawi hadis yang sama waktu kita baca pada hadis yang ke-6. Jadi hadis ketujuh ni juga datangnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Hujibat maknanya ditutupi. Kalau wahujibat samalah ditutupi. Ditutupi. Hujibatil. Ujibati sekejap ya, ditutupi di neraka, ditutupi. Neraka ditutupi, hujibat, bukan neraka tu ditutupi maknanya pintu neraka tu tertutup. Ditutupi ni maknanya dikelilingi. Neraka itu sabda Nabi SAW, dia dikelilingi dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Manakala syurga itu bil makarih, ditutupi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Apa makna syahwat dan apa makna perkara-perkara yang tidak disukai? Hadis ni pertama, dia adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Kita tengok hadis yang kedua terlebih dahulu, nanti kita ulang. Hadis yang lafaz yang berikutnya, dia terbalik. Nabi sebut dulu pasal syurga, baru Nabi sebut dulu kemudiannya pasal neraka. Kalau yang pertama tadi Nabi sebut neraka dulu, baru Nabi sebut syurga. Tapi yang hadis yang lafaz lain ni, maknanya dia hanya riwayat Muslim saja. Ini hanya riwayat Muslim. Hadis ni kata Nabi SAW dalam sabdanya, hufati, syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Tidak disukai bermakna apa? Perkara-perkara yang susah. Susah kita nak buat. Itu disukai. Kalau syahwat pula, ia merujuk kepada perkara yang kita senang. Nikmat duniawi. Perkara yang kita senang. Yang kita suka. Tapi kalau yang syurga itu tidak disukai. Maknanya apa? Maknanya macam ni. Hadis ni sebenarnya Nabi nak menerangkan bahawasanya nak pergi masuk ke dalam syurga tu, kita kena tempuh. Kita kena tempuh pagar-pagar yang telah mengelilingi syurga itu dengan perkara-perkara yang kita tidak suka. Maksudnya perkara-perkara yang kita tidak suka itulah yang telah menyebabkan syurga itu susah nak didekati. Bukan senang nak pergi syurga. Kerana apa? Nak masuk ke syurga tu dia telah dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Yang tidak disukai ini maknanya perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita untuk buat. Contohnya apa? Tidak disukai ini perkara yang payah lah. Benda yang memayahkan kita memang tak suka. Hawa nafsu kita tak suka.
Tapi kita kena lawan. Bagi suka juga. Bagi kita mudah juga. Contohnya apa? Perkara kita tak suka tu contohnya apa? Dari sudut Allah memerintahkan kita buat ketaatan. Apa saja yang Allah perintahkan kita wajib buat. Kan sebenarnya berat nak buat. Tapi benda itulah yang tidak disukai. Tetapi nak masuk syurga, kita kena buang benda kita tak suka itu. Maksudnya nak masuk syurga ni dia dipenuhi dengan kesusahan lah maknanya. Susah apa? Kita kena buat apa yang Allah suruh. Kita kena ada banyak larangan dari Allah, kita kena tinggal. Itu maknanya yang tidak disukai. Jelas. Maknanya nak masuk syurga ni, dia kena sungguh-sungguh, kena tekad betul-betul, kena gigih, kena ada azam yang kuat untuk apa? Buat apa yang Allah suruh. Tinggal apa yang Allah larang. Allah bagi masalah, ia adalah ujian. Allah bagi musibah, sabar. Itulah yang telah mengelilingi syurga. Jadi nak masuk syurga ni, dia kena buat banyak perkara. Buat dengan penuh sabar, tekad, azam. Sebab tu tajuknya mujahadah. Tetapi kalau neraka pula, dia dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Maksudnya nak masuk syurga ni, nak masuk neraka ni senang. Senang nak masuk neraka ni. Dia tak perlu bersusah payah. Sebab itu Nabi sebut neraka ni dia dikelilingi dengan syahwat. Jelas. Maknanya nak masuk syurga ni payah. Nak masuk neraka ni senang. Tetapi disebabkan nak syurga ni lah, itulah yang kita sabar segala tanggungjawab yang Allah bagi. Betul tak? Sabar kita menempuh apa saja ujian, apa saja musibah yang Allah kenakan pada kita. Kan? Sabar kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Sabar kita tunaikan jawab sebagai seorang ayah. Tunaikan segala tanggungjawab. Walaupun kita rasa macam dah penat dah kita rasakan. Dah penat dah cakap. Dah penat dah buat. Berulang-ulang. Tak apa. Kita sabar. Sabar. Sebab apa? Sebab itulah yang akan menghalang kita masuk syurga kalau kita tak sungguh-sungguh. Kalau kita lemah semangat. Kalau kita putus asa. Sebab itu tajuk ini adalah mujahadah. Kesungguhan, keazaman yang tinggi. Jadi inilah hadis yang dapat kita pelajari untuk bab mujahadah. Jadi kita tengok apa pengajaran hadis ni. Okey. Hadis ni pengajaran dia mudah je lah. Mudahnya maksudnya apa mudah tu? Mudahnya macam kita sebut tadi itulah. Maksudnya nak masuk syurga ni dia payah. Dia tak boleh hanya kita angan-angan kosong saja, tak boleh. Tetapi dia kena mujahadah. Dia kena buat banyak benda. Dia kena tempuh pelbagai perkara. Itulah laluan ke syurga. Okey, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis nombor 8. Okey, hadis yang ke-8 adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Siapa sahabat tu? Dia adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dia adalah daripada Abi Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Okey, Hudzaifah ni dia kata pada kita. Dia cerita sebenarnya dalam hadis ni, dia cerita hadis ni panjang, tapi kita tengok terus terjemahan dia. Tengok ya. Macam mana dia cerita peristiwa yang pernah berlaku kepada dia semasa dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada satu malam dia kata sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu malam
aku pernah mengerjakan solat. Solat apa? Solat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Huzaifah menjadi makmum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam. Apabila Nabi jadi imam, dia jadi makmum, dia kena ikutlah. Kan? Kena ikutlah. Kalau imam tu rukuk, baru dia boleh rukuk. Kalau imam tu sujud, baru dia boleh sujud. Okey. Jadi Huzaifah pun cerita, dia kata, waktu Nabi SAW rakaat yang pertama, seperti kita tahu, Nabi akan memulakan Nabi memulakan membaca suratul Al-Baqarah terlepas suratul Fatihah. Maknanya Nabi baca Fatihah, lepas tu Nabi baca surah, iaitu Nabi baca Al-Baqarah. Okey. Apabila baca Al-Baqarah, kita tahu kan alif lam mim dzalikal kitab, kita tahu, oh imam ni baca Al-Baqarah, maka Nabi SAW baca surah Al-Baqarah. Huzaifah yang jadi makmum belakang Nabi ni, ketika sembahyang tu, dia sangka Nabi mungkin akan berhenti pada ayat yang ratus-ratus. Maksudnya sampai ayat 1 Nabi akan berhenti. Okey, dia kata apa? Dia kata yarka'u indal mi'ah. Dia kata aku nyangka, dia kata dalam fikiran Huzaifah, oh Nabi tak akan baca surah ni bagi habis punya, sebab kan panjang, ayat paling panjang 286 ayat. Jadi kata Huzaifah, oh Nabi akan rukuk ni lepas 100 ayat. Tetapi kata Huzaifah, ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi bacaan ni. Kejut Huzaifah, ni dah masuk ayat 100 ni. Dah masuk ayat ratus-ratus ni. Kan Nabi baca lagi ke? Nabi teruskan baca. Lepas tu kali kedua Huzaifah kata, Nabi SAW tentu dia akan rukuk kalau dah habis suratul Baqarah. Maknanya tuan-tuan tengok ya. Ini masih lagi rakaat pertama solat malam Nabi ni. Jadi Huzaifah dia ingat Nabi akan rukuk setelah selesai baca semua ayat dalam suratul Baqarah. Tetapi kata Huzaifah ibn Yaman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan membaca suratul Nisa sampai habis. Tapi tak rukuk-rukuk lagi. Lepas tu ingat Nabi nak rukuk? Tak, lepas habis suratul Nisa, Nabi sambung lagi 200 ayat dalam surah Al-Imran. Kau faham tak macam mana lamanya Nabi sembahyang? Kita kalau baca Qul huwallahu ahad pun dah panjang dah. Inna a'tayna pun dah panjang dah. Baca surah Wadduha pun dah rasa panjang. Tetapi Huzaifah ni, sebab dia jadi makmum, dia ikut Nabi rupa-rupanya. Rakaat pertama tu saja Nabi baca 3 surah. Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Lepas tu pula Nabi baca bukan laju-laju. Nabi baca macam mana? Mutarassilan. Nabi baca dengan penuh berhati-hati dan jelas. Ayat tu bunyi satu persatu jelas. Makhraj huruf dia akan jelas Nabi baca. Maknanya Nabi tak baca laju. Nabi tak baca, kalau kita bola raibat fudali mutakin, Nabi tak baca laju. Nabi baca satu ayat tu, bayangkan. Dah berapa ratus ayat. Kalau Al-Baqarah 286 ayat, tambah dengan Al-Imran 200 ayat, dah berapa ratus ayat. Campur pula dengan surah An-Nisa. Lepas tu apa yang berlaku lagi? Mari kita tengok. Apa kata Huzaifah? Nabi SAW ni,
Dahlah baca ayat tu secara perlahan-lahan tartil, sebiji Nabi baca tu. Dan Nabi ni pula kata dia, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Nabi ni kalau dia sampai ayat yang ada berbentuk Allah bertasbih, ayat tasbih, Nabi akan membaca tasbih. Nabi akan berhenti baca tasbih dulu. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Apabila Nabi sampai kepada ayat yang berbentuk doa, ayat doa, maka Nabi akan berhenti berdoa ketika itu. Dan dia kata, wa idza marra ya bi ta'awudin ta'awwada. Dan apabila Nabi sampai kepada ayat yang seperti bunyinya meminta perlindungan, Nabi akan berhenti sekejap minta perlindungan kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, faham kan cerita ni? Lepas tu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam raka'a, baru baginda rukuk. Kalau tuan-tuan jadi makmum macam Huzaifah, apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Nanti kita akan baca hadis satu lagi. Dalam hadis ni Huzaifah ikut je Nabi baca. Masa Nabi rukuk tu, kata Huzaifah, Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim. Jadi kita sudah maklumlah, Nabi bertasbih sambil mengagungkan Allah. Kemudian Nabi berdiri. Nabi berdiri ni maknanya Nabi i'tidal, kata Huzaifah. Fakana, Nabi kata Nabi rukuk ni macam mana tahu Nabi rukuk ni? Dia kata Nabi rukuk ni, saya tertinggal satu benda. Summa raka'a fakana ruku'u nahwan min qiyamihi. Saya tertinggal dekat sini. Saya tertinggal. Di dalam rukuk Nabi ni, lepas Nabi baca Rabbana walakal hamdu kan? Lepas Nabi baca ni, sebenarnya tuan-tuan kena tulis. Huzaifah kata, baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekejap. Habis pula. Okey. Nabi rukuk ni, ketika Nabi rukuk ni tuan-tuan, Huzaifah radhiyallahu anhu dia kata Nabi rukuk ni lama dia rukuk macam lamanya dia berdiri. Semua saya tertinggal terjemah kat sini. Ni kan dalam rukuk baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nabi rukuk ni maksudnya Nabi tak angkat badan dia untuk i'tidal. Nabi rukuk tu dia punya lama dia sama macam Nabi baca semua ayat Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. Kita bayangkan macam mana Nabi rukuk punya lama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dia rukuk sama seperti mana dia berdiri, Nabi buat apa? Nabi pun berdirilah untuk ucap Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Kata Huzaifah apa? Nabi berdiri i'tidal tu hampir seperti lamanya Nabi rukuk. Maknanya macam ni. Nabi rukuk lama dia sama seperti Nabi berdiri. Berdiri ketika baca Al-Fatihah, baca 3 surah tadi. Dan ketika Nabi i'tidal, Nabi berdiri sebelum Nabi sujud tu lamanya seperti mana Nabi rukuk. Selepas itu, baginda sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Dan Nabi mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ini kita sudah maklum. Kata Huzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud punya lama seperti mana lamanya Nabi berdiri. Berdiri ketika Nabi i'tidal tadi. Maknanya apa? Nabi sujud, Nabi i'tidal, Nabi rukuk sama seperti lamanya Nabi membaca Al-Fatihah
dan membaca 3 surah di dalam Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Muslim. Cuba tuan-tuan dan puan-puan renung-renungkan. Cuba kita hayati hadis ni. Kita dapat membayangkan tentang macam mana Nabi ni dia solat malam. Cuba tuan-tuan letak diri kita ni di tempat Nabi SAW. Kalau kita jadi macam Huzaifah lah, agak-agak apa kita akan buat? Kita akan mufaraqah. Nanti kita akan tengok hadis yang berikutnya satu lagi. Ada sahabat lain pula, dia pernah ikut Nabi solat macam Huzaifah jadi makmum. Apa dia buat? Jadi dekat sini kita nampak tak kesungguhan Nabi? Macam mana kuatnya azam dia tu, kuatnya semangat Nabi ni buat kerjakan solat malam. Ya Allah, kita tak boleh nak gambarkan betapa lamanya Nabi solat malam ni. Sebab apa tuan-tuan? Tahu kan salah satu sebab kenapa Nabi solat malam ni adalah dia nak menunjukkan rasa syukurnya pada Allah Azza wa Jalla. Nabi kenal Allah macam mana. Nabi tahu nikmat yang Allah beri. Jadi di sini kita dapat nampak apa? Nampak kesungguhan Rasulullah SAW mengerjakan solat malam. Barulah kita dapat jawapan kan. Patutlah isteri Nabi SAW pernah tegur Nabi pada hadis yang keempat. Kalau kita baca hadis keempat kan. Sebenarnya kita pernah baca hadis keempat. Masih ingat tak hadis Aisyah ni? Hadis keempat yang Aisyah tanya dekat Nabi SAW. Kenapa kau solat malam ni sampai kaki-kaki kau mereka? Nampak kaki Nabi tu berubah. Kan? Kenapa kau buat macam tu? Kan dosa kau telah diampunkan. Sama ada yang dulu kau pernah buat ke? Nabi ni dia tidak berdosa lah. Tapi nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala muliakan Nabi ni, dosa Nabi yang awal ke? Kalau Nabi buat dosa pada hujung ke? Tetap Allah ampunkan. Lalu apa jawapan Nabi? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur kepada Allah? Tuan-tuan, tanda Nabi berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tahu nikmatnya lah solat waktu malam. Kan? Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh membaca kesemua ayat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Lepas tu dia punya rukuk tu, kita kalau rukuk lama ni sakit pinggang kita ni. Sebenarnya kita tak pernah jumpa dalam riwayat hidup Nabi sakit macam sakit badan kan. Kita jumpa Nabi pernah disihir. Sebab itu kalau kita belajar kelebihan solat, insya-Allah nanti saya akan bawa satu tajuk khas untuk kelebihan solat, termasuk solat sunat dekat tajuk kelas hari Isnin pagi nanti, Fadail A'mal akan belajar. Kalau kita belajar sudut sains, memang solat memang untuk kesihatan. Tapi zaman Nabi tak sebutlah seperti itu. Tapi kajian yang telah yang dibuatkan. Jadi Nabi ni, ya Allah, betapa sungguhnya Nabi SAW dalam dia mengerjakan solat malam. Terima kasih dia banyak-banyak pada Allah dengan dia mengerjakan solat malam. Okey. Jadi dekat sini kita dapat belajar apa? Nombor 1. Kita dibenarkan berjamaah dalam mengerjakan solat sunat dan disunahkan juga untuk memanjangkan solat malam. Boleh. Kalau solat malam tu nak berjamaah, dibolehkan. Tetapi dia tidak menjadi kebiasaan sebenarnya. Tetapi boleh tak? Jawapannya boleh. Yang kedua, dibenarkan membaca surah dalam Quran secara tidak berturutan seperti susunan dalam mushaf. Boleh. Macam Nabi baca kan. Nabi baca dulu Al-Baqarah, sepatutnya Ali Imran. Tapi Nabi baca surah tu An-Nisa. Okey. Nombor 3. Kita contohi Nabi ni, kalau kita baca Quran,
sepatutnya diiringi dengan penghayatan. Lepas tu pula cuba untuk memahami kandungan ayat. Maknanya waktu Nabi solat ni, Nabi baca dalam keadaan tadabbur. Faham tak? Faham tak? Nabi faham dia baca. Jumpa ayat doa, Nabi berdoa. Jumpa ayat minta perlindungan, Nabi minta perlindungan. Jumpa ayat betul tasbih, Nabi bertasbih kepada Allah. Macam itulah yang sepatutnya kita salat. Yang keempat, kita dibolehkan berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Dan kita jumpa ayat tu bunyi doa, kita bolehlah doa. Boleh, seperti mana Nabi SAW buat. Yang kelima ni sama macam keempat lah, saya berulang semula. Okey, yang keenam ni sebenarnya jadi yang kelima lah. Dibolehkan menyamakan waktu berdiri, rukuk dan sujud di dalam solat. Maknanya tempoh masa nak rukuk tu boleh dipanjangkan. Tempoh lama nak sujud boleh dipanjangkan. Yang berikutnya, kita dapat belajar juga, rupa-rupanya di zaman Nabi sudah dikenali nama-nama surah. Kalau tidak, macam mana Huzaifah boleh tahu surah Nabi baca tu Al-Baqarah? Macam mana tahu surah itu namanya Ali Imran? Kenapa surah tu namanya surah An-Nisa? Oleh kerana nama-nama surah ini sudah dimaklumi kan dia adalah tauqifi. Oleh sebab itulah kita berusaha, kalau tuan-tuan nak ikuti kelas malam ini, setiap Jumaat kita belajar tentang nama-nama surah di dalam Quran. Alhamdulillah, setakat ini kita dah sampai juzuk yang ke-29. Kita dah sampai kepada nama surah Al-Mulk. Kita dah belajar sampai nama surah yang ke-76. Kenapa nama surah tu nama Al-Mulk? Malam ni kita akan mula belajar nama surah Al-Qalam. Kenapa surah tu nama Al-Haqqah? Saya jemput tuan-tuan perempuan mengikuti pengisian mengenali nama-nama surah. Kita tengok macam simple tajuk tu. Belajar nama surah, tapi siapa yang ikuti, dia akan dapat mengetahui kenapa surah itu diberikan nama itu dan apakah tema utama di sebalik nama-nama surah. Baik, yang berikutnya kita dibolehkan menyebut suratul Baqarah dan Ali Imran. Kalau kita tak nak sebut surah pun boleh, tak nak sebut surah. Sebut tu Nabi baca Ali Imran, tu Nabi baca An-Nisa. Boleh kalau tak sebut depan dia perkataan surah. Seperti mana yang diucapkan oleh Huzaifah. Kalau kita baca dekat hadis tu, memang Huzaifah tak sebut. Dia kata, tengok dia kata apa. Dia kata faftatahal baqarata. Nabi sebut nama Al-Baqarah. Tapi Huzaifah sebut Al-Baqarah. Dia tak kata suratul Baqarah. Maknanya boleh sebut. Maknanya kalau orang tanya kita, dah baca surah apa pagi ni? Al-Baqarah. Kita tak sebut surah pun tak apa. Yang berikutnya adalah, dekat sini kita dapat juga belajar bahawasanya inilah yang isi penting dia. Isi penting yang sebenar-benarnya adalah kita dapat mengetahui bagaimana ijtihad. Ijtihad itu maksudnya kesungguhan Rasulullah SAW dalam dia beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Jauh perbezaan kita dengan Rasul. Orang selalu guna istilah sebab dia Nabi, boleh jadi macam tu. Sebenarnya, Nabi buat tu juga untuk dicontohi oleh umat dia. Kenapa Nabi buat macam tu? Sebenarnya Nabi ni dia kenal Allah. Dia sangat mengenali Allah. Sebab itu, kita kena belajar macam Nabi kenal Allah tu. Kalau kita benar-benar kenal Allah, kita sudah pasti akan dapat buat, kita dapat ikut macam mana Nabi SAW.
Bukan kerana dia tu Nabi. Sebab dia Nabi lah orang selalu cakap. Sebab dia Nabi lah dia boleh buat. Lepas tu kalau macam tu Nabi tu digunakan untuk apa? Kita Nabi tu dicontohi, diteladani. Tetapi kenapa Nabi macam tu? Kerana bagaimana Nabi kuatnya semangat dia nak berdiri lama rukuk. Kerana Nabi tahu solat malamnya Allah sangat suka. Selepas pada solat fardu, kalau waktu malam, solat sunat, Allah sangat suka solat malam. Kita dah pernah belajar tentang kelebihan solat malam. Kita pernah belajar kelebihan solat witir. Kita dah belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita masih ingat, kita belajar dulu ketika Ramadan yang dulu. Buka nombor bab 250, 251. Sebab Nabi akan buat apa yang Allah suka. Lepas tu kalau kita baca hadis yang kita baca yang keempat tu kan, Nabi mengetahui bahawa nikmat yang Allah beri kepada Rasul terlalu banyak. Maka Nabi buat semua itu sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, habis untuk hadis yang ke-6. Kenapa hadis ni? Hadis yang ke-8 Nanti kita masuk hadis yang ke-9. Okey, hadis yang ke-9 ni sekejap saya tengok ada soalan. Okey. Hadis yang ke-9 ini adalah hadis yang datangnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata bukan Rasulullah bersabda. Kalau boleh Rasulullah bersabda ni, kalau boleh tolong padam ni dia bukan Rasulullah bersabda ni. Ini padam. Dekat sini tolong padam bukan Rasulullah bersabda. Abdullah Ibnu Mas'ud ni dia nak cerita apa yang diikut dengan Nabi. So kena padam dekat sini Nabi dia kata apa? Dia kata sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lailatan. Aku pernah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Ni sahabat lain pula. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang tadi Huzaifah kan. Yang ini sahabat lain pula yang pernah jadi makmum, dia ikut Nabi salat malam. Ketika dia solat dengan Nabi ni, dia kata falam yadhal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Bukan su'in ni. Kalau boleh sini tuan bariskan dia depan su'in. Salah ni. Letter salah balik. Bi amri su'in. Ni bari depan. Sini bari depan. Bi amri su'in. Dia kata Nabi SAW ni dia solat punya lama, dia kata sampaikan aku ada cita-cita, aku ada keinginan untuk buat sesuatu yang buruk. Apa yang buruk tu? Orang tanya pada dia. Wa ma hamamta. Apa yang kau niatkan tu? Kau nak buat apa? Dia kata apa? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Dia kata, aku nak duduk je, aku tak nak solat dah. Dan aku nak meninggalkan baginda sallallahu solat bersendirian. Maknanya apa? Abdullah Ibnu Mas'ud ni, dia cakap macam ni. Dia kata, dia nak cerita kat kita, sampai dia tak larat dah nak ikut Nabi. Punya lama Nabi semayang ni, sampai dia terfikir nak buat sesuatu yang buruk. Satu yang buruk tu bukanlah buat buruk, bentuk buruk yang kita faham sebenar-benar buruk. Dia ada niat. Dia nak mufaraqah. Maksudnya dia tak nak ikut Nabi solat malam tu. Dia nak berhenti. Dia nak duduk. Dia biarkan Nabi semayang seorang-seorang. Faham tak? Hadis muttafaqun alaih. Sebenarnya hadis ni menunjukkan kepada kita buat kali yang kedua macam mana para sahabat Ibnu Mas'ud ini cerita kepada kita betapa lamanya Nabi SAW tu dia mengerjakan solat malam. Kita dapat dua bukti
dua cerita benar daripada dua sahabat macam mana Nabi SAW itu mengerjakan salat malam. Okey. Rasanya saya dan tuan-tuan mungkin sama macam Ibnu Mas'ud ni. Imam baca panjang, kita pun dah mula dah. Rasanya malam esok tak datang dah kot ikut imam tu. Panjang imam tu baca. Okey. Jadi, kita ambil apa pengajaran dia. Okey, pengajaran hadis ni, nombor satu kita dapat belajar, Nabi SAW dia memilih untuk lama mengerjakan solat malam. Lama untuk mengerjakan salat malam. Tak ada siapa pun yang sanggup menyamai Nabi SAW dalam perkara berkaitan ibadat. Yang ini bermaksud apa? Nak menunjukkan kepada kita ni memanglah takkan sampai kepada peringkat macam mana Nabi nak beribadat. Tetapi kita boleh tiru Nabi untuk beribadat. Tapi nak buat sebiji, sepersis macam Nabi ni, memang kita tak akan dapat. Tapi kita kena ada usaha, ada azam, keinginan untuk buat seperti Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita dapat belajar apa? Keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan ketabahan dia dalam dia beribadat. Maksudnya, sekalipun dia ada niat macam tu, tetapi dia tak buat pun. Dia cuma ada keinginan dia tak nak ikut Nabi jadi, dia tak nak macam dia nak berhenti ikut Nabi jadi imam tu. Dia ada niat macam tu, tapi dia tak buat pun. Dia ikut sampailah. Nak menunjukkan apa? Kesungguhan, ketabahan yang ada pada sahabat ini, namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat, di sini kita dapat belajar keinginan untuk keluar dari solat tidak dianggap sudah batal solatnya. Tak faham tak maksudnya? Kalau ada niat saja untuk keluar dari solat, tidak dianggap sudah keluar dari solat selagi mana ia belum dilakukan. Tak faham tak? Macam kita semayang kan, tengok imam dia panjang. Betul imam dia rakaat pertama dah panjang ni. Rakaat kedua tentu panjang pula ni. Kalau kita ada niat macam nak berpisah dengan imam, dia belum lagi sebenarnya keluar imam. Melainkan kalau kita betul-betul kita berpisah daripada imam. Okey, ada satu lagi yang mungkin kita boleh tambah. Cuma saya tak tambah dalam ni. Kita tengok dekat sini kan, ada para sahabat bertanya, wama hamamta. Ada sahabat tanya, apa yang engkau ingin lakukan? Di sini kita boleh tiru macam para sahabat. Kalau kita tak tahu sesuatu, apa yang orang ucapkan, macam dia terlalu umum kan. Yang sahabat tu kata apa? Abu Mas'ud kata apa? Aku ni sampai aku berniat nak buat satu benda buruk. Tapi para sahabat lain tak faham apa benda buruk tu. Maka mereka bertanya. Macam itulah kita semua. Apabila kita tak jelas tentang satu perkara, apa yang telah diucapkan, maka kita buat apa? Kita pun boleh bertanya. Dalam masa yang sama, kita dapat belajar apa? Dalam masa yang sama, kenapa Nabi panjang salat dia? Kerana dia nak lama baca Quran. Sebab tu kita pernah belajar salah satu tempat Al-Quran yang paling baik, paling bagus dibaca adalah ketika solat. Sebab tu Nabi mengambil peluang bukan sekadar solat, tetapi di dalam peluang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik, hadis yang ke-9. Kita nak pergi kepada hadis yang ia ni unstable. Okey, soal
talian talian Ustaz, saya dah okey ke? Ustaz tak apa dengar lah Ustaz. Saya yang tak dengar. Saya tak dengar lah suara tu tuan-tuan. Putus. Putus Ustaz. Ustaz. Putus-putus. Saya ingat pun tempat saya je. Putus-putus. Ingat pun lain saya. Rupanya sama ya? Ya. Betul, sama Dengar. semua kena ya. Semua ya. Ya, okey. Saya ingat saya pula. Dengar tak? Dah dengar. Okey, alhamdulillah. Tak, saya punya ni, talian saya ni, laptop yang saya pakai ni laptop lama. Sebab talian dia tu dia tak boleh connect dengan talian yang lebih kuat. Jadi saya pun tolak, saya pakai laptop yang lama, sangat lama ni. Lama juga laptop ni. Tapi masih boleh diguna pakai. Sebab laptop yang satu lagi yang biasa saya pakai tu speakernya terlalu rosak. Jadi saya minta maaf ya atas talian tu. Dia memang macam tu. Dia ada satu, sebab saya guna Unify ni. Saya guna yang 2.4. Dia ada satu lagi yang 5. Tapi yang 5 tu saya tak boleh nak connect. Dia ada 5 GH kan, apa tu nama dia tu. Yang tu saya tak boleh nak connect dia. Saya bergantung kepada yang 2.4 sahaja. Okey, jadi kalau terputus tu tunggu sekejap, nanti dia akan connect semula. Yalah, saya pun komputer lama, laptop lama. Orang lama Itulah lah. hari tu dah ada cadangan Ustaz tolak. Oh, tak apa. Masih ramai lagi pihak lain yang memerlukan. Okey, kita manfaatkan mana-mana yang ada. Okey, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Ustaz, rasanya Ustaz kena ulang balik Ustaz. The last one sebelum ni tu. Ustaz kena ulang pada Yang mana? mula balik. Sebelum ni. Last one. Yang Ustaz kata tidak ada dalam nota, ini tambahannya. Boleh tak Ustaz ulang tu balik? Tak ada nota tambahan. Oh, okey. Dia punya pengajaran dia. Pengajaran dia adalah, sekejap ya. Ya. Pengajaran dia kat sini kan lipat. Kalau nak tambah yang kelima, pengajaran yang kelima. Kalau tambah pengajaran yang kelima adalah dari sudut kalau kita tidak faham apa yang diucapkan oleh seseorang, kita bolehlah bertanya. Seperti sahabat tadi, sahabat lain, mereka tanya, apa yang kau nak buat benda yang buruk itu? Jadi Abdullah bin Mas'ud pun cakap, sebenarnya aku tak nak dah ikut Nabi solat tu, rasa nak berhenti. Jadi itulah jawapan dia, itulah pengajaran dia. Pengajaran yang keenam adalah kita dapat belajar dekat sini bahawasanya Nabi SAW mengambil peluang membaca Al-Quran sebanyak mana yang mungkin ketika dia mengerjakan solat. Kenapa? Kerana membaca Al-Quran tempat yang paling terbaik, waktu yang paling terbaik adalah dibaca semasa solat. Okey, jelas. Jelas ya? Okey. Ya, jelas. Okey. Jadi sesiapa yang pernah mengikuti tajuk kelebihan Al-Quran telah dinyatakan waktu bila paling baik membaca Al-Quranul Karim. Okey. Dah jelas hadis ni, jadi kita terus pergi kepada hadis yang ke-10. Okey, cuma nota yang saya beri yang 2 minggu lepas ni, hadis ke-10 ni sebenarnya hadis lain. Okey, tetapi hadis yang saya paparkan sekarang ni sebenarnya dalam susunan Riyadhus Salihin, hadis ni di nombor 11. Dia bukan nombor 10, tapi hadis ni dia nombor 11. Okey, jelaskan. Tulis dulu. Yang dekat nota tuan-puan kalau sempat print tu, hadis yang saya nak paparkan ni dia bukan hadis nombor 10. Sebenarnya hadis ke-11 dalam Riyadhus Salihin tu.
Okay, dekat nota situasi nombor 10. Tadi tolong betulkan. Dia hadis yang ke-11. Okey. Betul tak? Siapa-siapa yang ada buku, betul tak? Dalam buku tentang perempuan, ini hadis yang ke-11. Hadis yang al-jannatu aqrabu Betul Ustaz. ila Hadis 11. Okey, ke-11 Ya betul. Okey, jadi kita baca dulu hadis ke-10. Okey, hadis 10 tu kena guna nota yang satu lagi. Nota yang baru diedarkan pada tentara perempuan, boleh ambil di Google Drive yang saya ada letak di ruangan chat. Okey. Yang bertajuk Nota Riyadu As-Salihin. Okey, hadis yang ke-10 sebenar-benarnya hadis ini. Hadis yang sedang saya paparkan ni. Nampak tak hadis yang ke-10? Sebab tu dalam kitab Riyadhus Shalihin tu, kalau yang tak ada nombor hadis, tolong nomborkan. Tulis hadis ke-10, hadis yang ke-11, nomborkan. Betul ke hadis ke-10 yang ini mohon pengesahan? Betul Ustaz. Betul Betul tak? Ustaz. Betul. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-10 terlebih dahulu. Okey. Hadis ke-10 ni dalam nota saya tidak letakkan nama sahabat yang meriwayatkan dalam kitab, tetap boleh jumpa. Nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-10 ini adalah daripada Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sabda? Nabi kata yatsba'ul mayyita thalathatun. Terdapat 3 perkara yang akan ikut mayat tu. Ikut mayat tu sampai ke tanah perkuburan lah. Maksudnya dia akan ikut mayat tu. 3 perkara dia akan ikut mayat itu sampai ke tanah perkuburan. Fayarji'u thnani, 2 daripada 3 yang ikut tadi itu akan pergi. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan 1 saja daripada 3 tu yang akan kekal bersama si mati itu. Maksudnya mula-mula nak pergi tanah kubur, 3 ikut. Ada 3 perkara ikut jenazah tu sampai ke tanah kubur. Selepas jenazah tu dikebumikan, dah ditanam, 2 yang ikut dia tadi mula-mula tu dah tak ikut dia, dah duduk di dalam kubur. Dia dah pergi tinggalkan dia. Tinggalkan 1 je yang kekal bersama si mati itu di dalam kubur itu. Nabi pun menerangkan 2 tu apa, 1 tu apa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatsba'uhu ahluhu. Nabi kata 3 perkara yang ikut dia adalah ahli keluarga dia. Yalah kan, ahli keluarga kan ikut kita kalau kita meninggal dunia, jenazah kita, ahli keluarga ikut kita sampai ke tanah kubur. Wa maluhu, dan harta kita pun ikut kita juga. Okey. Wa juga amalnya pun ikut si mati. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Namun ahli keluarga dia dan hartanya akan tinggalkan dia. Sebab orang mati, dia tak boleh bawa harta di dalam kubur. Jam tangan dia pun dia tak boleh bawa. Handphone dia yang tak pernah dia tinggal waktu dia hidup ni pun tak boleh bawa dia, teman dia di dalam kubur. Handbag yang tak pernah tinggal ke hulu ke hilir kita bawa tu pun tak boleh kita bawakan bersama kita di dalam kubur. Hatta baju-baju kita, pakaian kita yang indah, yang cantik pun tidak akan dipakaikan kepada kita. Ahli keluarga kita yang kita berhempas pulas siang, malam, pagi, petang membesarkan keluarga, cari rezeki untuk keluarga. Dan kadang-kadang berkorban semata-mata untuk keluarga ni, tak ada seorang pun
yang boleh ikut kita sekali berada di dalam kubur. Bayangkan, berpuluh tahun kita hidup bersama, tetapi apabila kita mati, kita tidak boleh ditemani oleh siapa-siapa. Tinggilah cinta tu tahap macam mana sekalipun, tahap Laila dan Majnun ke, kan, tetap pasangan tu akan pergi meninggalkan kita. Rumah yang kita bina punya besar, punya selesa tu pun kita akan tinggalkan dia. Kereta yang kita ada, anak-anak kita bawa, kita sampai ke tanah kubur, nak sampai tanah kubur jauh kan, pergi bersama-sama dengan kita. Pun harta tu tak boleh teman kita. Yang tinggalnya siapa kata Nabi? Yang Nabi kata yang kekal bersamanya adalah amalannya. Yang kekal bersamanya adalah amalannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Tuan-tuan, hafal hadis ni. Ingat hadis ni selalu. Ia akan teman kita pada hakikat sebenar-benarnya adalah amal kita. Betul tak tuan-tuan perempuan? Dekat mana tajuk mujahadah dia? Mujahadahnya di sini maknanya adalah pada apa? Mari kita tengok pada pengajaran dia. Di sini kita dapat belajar. Hadis tadi memerintahkan kita buatlah apa saja pun amal masa kita hidup. Kerana amal tu yang akan teman kita di dalam kubur. Tidak. Tapi kalau kita tak bagi banyak masa untuk amal, macam mana kita? Kadang-kadang kita bagi banyak masa untuk dunia kita. Kita bagi banyak masa untuk ahli keluarga kita. Tetapi kita tak bagi banyak masa untuk amal seperti Al-Quran yang boleh teman kita dalam kubur. Kita berkira waktu, kita berkira masa untuk kita ikuti kelas-kelas ilmu-ilmu yang bawa kita dekat dengan Allah. Tapi kita boleh bagi masa yang banyak untuk ahli keluarga kita. Sampaikan kita bergadai duit banyak telah kita belanjakan semata-mata nak bagi ahli keluarga kita happy. Tetapi duit yang banyak itu tak digunakan untuk kita mendalami ilmu agama. Duit yang banyak itu tidak digunakan untuk diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan, digunakan untuk teman kita di dalam kubur. Sedangkan yang itulah yang akan teman kita. Tapi anak-anak kita, ahli keluarga kita, no. Bila tentu kita mati, mereka akan ingat kita setiap hari. Menitipkan doa buat si ibu, buat si ayah. Belum lagi. Belum tentu tuan-tuan dan perempuan. Mungkin minggu pertama saja masih teringat. Mungkin sebulan yang pertama saja mereka akan teringat orang yang telah pergi. Jasa baik kita. Sebab itu harapan besar yang kita kena pegang, jangan harapkan orang yang hidup yang tolong kita dalam kubur. Tapi yang boleh tolong kita dalam kubur adalah amal. Oleh sebab itulah kita kena sungguh-sungguh mujahadah. Macam mana Nabi buat, tengok Nabi buat waktu umurnya ada. Dia sanggup korban waktu tidur dia dengan dia bangun solat malam. Dia boleh baca Al-Quran semampu yang mungkin. Kerana Nabi tahu Al-Quran itulah yang akan teman dia di dalam kubur. Amal membaca Al-Quran. Amal salat malam dia. Begitulah yang sepatutnya kita fikirkan. Kadang-kadang kita main betul orang. Kalau kita fikir orang kat sekeliling kita memang tak cukup masa. Betul, memang tak cukup masa. Tapi pernahkah kita memikirkan tentang masa kita yang lagi lama duduk di alam kubur? Orang yang telah mati meninggalkan kita, nenek moyang kita, dia hidup dalam kubur tu sudah melebihi umur dia hidup di atas dunia. Betul tak? Nama tu. Jadi pengajaran yang kedua, amal perbuatan dia semasa dia hidup
merupakan perkara sebenar yang akan tolong dia di dalam kubur. Itu tadi yang telah saya sebutkan tadi. Jadi fikir-fikirkan tuan-tuan mujahadah. Masih ingat lagi tak hadis yang sebelum ni yang Nabi sebut pada hadis yang ketiga, masih ingat? Hadis ketiga yang Nabi kata apa? Ramai orang dia telah tertipu dengan waktu sihat dengan waktu lapang. Nah, ingat kan? Maksudnya kita banyak buang masa. Kita telah mensia-siakan waktu kita sihat. Kita dah baca pada hadis yang ketiga. Sebab itu peletakan hadis ini pada bab sebelah ini sangat tepat. Nak menunjukkan kita ni kena mujahadah. Mujahadah tu maksudnya rajin-rajinkan kita, sungguh-sungguh kita. Supaya apa? Supaya nanti amal ni teman kita di dalam kubur. Kita tanya diri kita sendirilah. Tanya diri kita sendiri. Kita yang hidup ni, sekerap mana kita ingat mak dan ayah kita yang dah tak ada, contoh. Sekerap mana kita ingat orang yang dah mati? Sekerap mana? Adakah nak tunggu Ramadan baru nak ingat? Raya baru nak ingat? Atau mana? Sekerap mana? Berapa kali kita titipkan doa untuk orang yang telah pergi? Sebanyak mana kita telah bersedekah atas nama si mati. Sedangkan hidup tiap-tiap hari di dalam kubur. Sebab tu tajuk ni mujahadah, sungguh-sungguh kita manfaatkan waktu dan umur yang Allah beri, kerana amal ni akan teman kita dalam kubur. Kita dah tak boleh lah nak panggil orang hidup tu tolong. Tapi kesempatan yang Allah bagi pada kita ni manfaatkan sebaik yang mungkin. Kita teruskan pada hadis yang berikutnya, hadis nombor 11. Hadis nombor 11 ni lah yang kita betulkan tadi. Sebab kerana dalam nota yang lama tu saya tulis ke-10, tapi ni hadis ke-11. Baik. Hadis yang ke-11 ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Kita tengok hadis yang ke-11. Hadis ke-11 ni tuan-tuan, kalau masih ingat ataupun kalau kita pernah belajar, siapa yang pernah mengikuti bab, kita pernah lalui sebelum ni bab, tak silap saya bab nombor 51 ke 52 macam tu, kita ada belajar tajuk keutamaan rojak, keutamaan sifat haram. Kita pernah baca, pernah gunakan, pernah rujuk hadis ke-11 ni. Tetapi Al-Imam Nawawi dia ambil semula, dia bukan ambil semula sebenarnya kalau ikutkan hadis ni yang mula-mula guna. Hadis yang kita baca, yang kita pernah belajar keutamaan harap. Nanti buka dekat Google Drive tu dia ada tajuk keutamaan harap pada Allah tu, ada hadis ke-11 ni. Mana hadis ke-11 ni sabda Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Syurga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu daripada tali kasutnya. Wa naru mithlu dzalika, macam tu juga neraka, sangat dekat kepada seseorang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faham tak hadis ni? Nabi ni sangat bijak. Sangat bijaksana. Nabi dalam dia menerangkan satu ilmu, Nabi suka mendatangkan satu analogi. Kita pakai kasut yang ada tali tu, maksudnya kan dekat tali kasut tu dengan kita. Sekejap ya, saya punya internet ni unstable. Saya ulang balik. Ya. Okey. Kita kan tahu kenapa Nabi kata lebih dekat daripada tali kasut. Sebab ialah kalau kita pakai kasut ada tali, kan tali tu betul-betul dekat dengan kasut tu. Tetapi Nabi kata syurga ni lebih dekat
dekat kepada kamu daripada tali kasut yang kamu pakai. Begitu juga dengan neraka. Maknanya, bila-bila saja kita boleh masuk syurga, nampak dalam neraka. Maknanya, pergi ke syurga tu, jalannya dekat. Nak pergi neraka pun jalannya dekat. Tapi syurga ni nak menunjukkan bahawa kalau kau masuk syurga hanya dengan amal-amal, maksudnya Nabi nak kata peluang nak masuk syurga tu terbuka luas. Depan mata. Faham tak hadis ni? Maknanya kita kena buat sesuatu yang syurga tu depan mata dah. Bayangkan kalau benda yang kita impi-impikan dah ada depan mata, kan, maka kita kena buat sesuatu. Ambil apa yang kita impikan tu. Dia dah dekat dah syurga dengan kita tu. Sebab itu hadis ni diletakkan di bawah tajuk mujahadah. Mujahadah tu maksudnya cepat-cepat ambil peluang. Sungguh-sungguh kamu buat cepat-cepat amal tu. Sebab syurga tu dah dekat dengan kamu. Begitu juga dengan neraka. Kita buat amal untuk jauhkan daripada neraka. Kita buat amal untuk Allah berikan kita masuk ke dalam syurga. Jadi kita tengok 3 pengajaran. Pengajaran yang 3 ni sebenarnya pernah kita belajar dalam bab keutamaan roja. Saya ulang semula. Yang pertama, ketaatan dapat hantar seseorang ke syurga dan maksiat itu dapat mendekatkan seseorang kepada neraka. Jadi kita sedia maklum. Ketaatan dan kemaksiatan kadang-kadang boleh dibuat dengan sesuatu yang kecil. Betul tak? Kan? Maksiat, buat benda kecil pun maksiat, nak buat benda baik pun benda yang kecil. Oleh kerana itu, seseorang tidak boleh mengabaikan kebaikan walaupun dia kecil, walaupun dia sikit. Macam tu juga dosa, dia tak boleh memandang rendah dosa itu kecil ke ataupun dosa itu besar. Sebab apa? Sebab Nabi kata, hadis tu menunjukkan syurga ni depan mata kamu dah. Dekat, lebih dekat daripada tali kasut. Tapi nak ke syurga tu kena buat sesuatu. Sesuatu itu menunjukkan apa? Yang ada depan mata, manfaatkan. Gunakan. Kita dah belajar tajuk banyaknya jalan-jalan nak buat kebaikan. Baca semula bab yang ke-13. Okey, selesai. Untuk hadis yang hadis yang ke-11 ini, okay, kita pergi kepada hadis yang ke-12. Daripada 17 hadis kesemuanya sekali. Lepas tu tengok, kita akan buka ruang untuk soal jawab jika ada sebentar lagi. Okey, setakat ni suara saya boleh didengari dengan baik ya. Pak Ustaz, tadi terputus juga Ustaz. Putus sikit Ustaz. Ada Terputus Ustaz. Yang terputus tu kat mana? Sekarang pun masih lagi Ustaz. Terputus-putus ya sekarang ni. Ya, ya. Banyak-banyak sebab dekat line saya ni dia full bar tu. Tapi wallahu taala alam sebab anak-anak saya pun tengah kelas 3 orang, campur saya 4 orang. Mungkin sebab tu kot Ustaz. Tak apa Ustaz, proceed je Ustaz. Tak apa. Semua tu dugaannya nak masuk syurga ni. Okey. Dekat mana terputus tadi yang saya nak terangkan? Siapa saya boleh ulang balik semula? Dekat mana? Part penerangan yang mana? Yang ni lah Ustaz ni. Yang Syurga lebih dekat kepada salah seorang daripada kamu.
Okey, yang dekat pengajaran ke dekat huraian hadis ni? Pengajaran Ustaz. Dah penghujung-penghujung tu kan? Dah penghujung-penghujung tu. Hujung tu yang mana tu hujung tu? Tak apa, Ustaz udang je balik kat situ. Tak apa, perlahan-lahan. Okey. Okey. Hadis yang kita baca nombor 11 ni nak menunjukkan kepada kita peluang nak ke syurga itu sudah ada di depan mata. Begitu juga neraka tu pun sudah ada di depan mata kita. Okey. Kalau benda yang sudah ada di depan mata, jangan lepaskan peluang. Jadi nak lepaskan peluang itu, ia boleh dilakukan dengan apa? Ia boleh dilakukan walaupun dengan amal yang kecil. Begitu juga dengan neraka, boleh bawa seseorang ke neraka walaupun hanya dengan dosa yang kecil. Sebab peluang depan mata, mungkin kerana amal tu je yang mampu kita buat walaupun kecil, amal tu kita masuk ke syurga. Sebab syurga tu dekat dengan kita. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Okey, jadi kita pergi kepada hadis yang ke-12 ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh. Boleh Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, kita teruskan dengan hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 sekejap ya. Hadis ke-12 ni adalah hadis yang diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam nota ni saya tak tulislah maklumat lanjut Rabi'ah ni siapa. Tapi siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin, dalam tu ada maklumat lanjut. Disebutkan sedikit maklumat tambahan. Dia adalah khadam. Dia adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia ada banyak sahabat yang mereka ini memberi khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya namanya adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Okey. Rabi'ah bin Ka'ab ni juga ciri dia yang kedua, dia ini adalah daripada ahli suffah. Ahli suffah. Ahli suffah ni, kalau suffah ni maksud apa? Ya. Ahli suffah ni maknanya dia kalau zaman Nabi SAW dulu di belakang Masjid Nabawi. Di belakang Masjid Nabawi ada satu ruang. Dia macam ada satu tempat yang dia tidak beratap. Dia ruang yang beratap tapi dia terbuka. Di belakang Masjid Nabi, sekarang kita dah tak nampak lah. Belakang Masjid Nabi tu ada satu ruang yang dia mempunyai atap yang dia terbuka. Terbuka tu maksudnya dia tidak ada dinding lah. Dia panggil suffah. Suffah ni dia macam beranda lah. Dekat belakang Masjid Nabi tu ada orang-orang Islam yang fakir, miskin. Mereka akan duduk di situ. Mereka tu siapa? Salah seorangnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Jadi Rabi'ah ni dia pun ceritalah kepada kita masa zaman Nabi dulu. Dia kata kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dulu aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada ketika itu aku membawakan air untuk baginda berwudu. Dia panggil wabu.
Wuduk ni air untuk berwuduk. Perbuatan wuduk, wuduk lah. Kalau huruf waw tu bagi atas wuduk, lepas tu dalam hadis tu dia kata apa? Fa'atihi biwuduk. Biwuduk ni maksudnya air untuk berwuduk. Maka Nabi ni dia nak solat malam. Jadi Nabi nak mengambil wuduk. Nabi nak berwuduk. Jadi nak berwuduk kena ada air untuk berwuduk. Air untuk berwuduk tu dia panggil wuduk. Wuduk. Okey, maka orang yang menyediakan air untuk Nabi berwuduk tu adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Faham cerita dia ya? Okey. Lepas tu ketika itu, ketika dia sedang memberikan khidmat kepada Rasulullah, Rasulullah perlu apa untuk solat malam? Perlu air wuduk dia bawakan. Lalu ketika itu, Rasulullah SAW bertanya kepada dia. Rasulullah tanya pada dia, Salni. Rasulullah kata apa? Pada Rabi'ah, kau nak minta apa dekat aku? Kau cakap. Apa kau nak? Faqultu. Maka aku jawablah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata apa? Permintaan aku nak teman engkau ya Rasulullah di dalam syurga. Oh, itu permintaan dia. Rasulullah tanya dekat dia, kau nak minta apa pada aku? Kita kan tahu kalau Nabi offer minta satu permintaan kan, Rabi'ah ni lah masih muda. Dia tak minta macam-macam. Sedangkan dia orang miskin tau. Dia di kalangan ahli suffah. Sepatutnya dia boleh mintakan, ya Rasulullah, kau doakanlah aku, semoga aku ni kaya ke, betul tak? Tapi tak. Dia minta ke Rasulullah satu permintaan yang sangat besar. Boleh tak? Kalau aku nak minta, nanti kalau kau masuk syurga, aku nak teman. Ditanya kepada dia. Huwada Nabi lain? Maksudnya dia kata, Nabi tanya. Nabi kata ada permintaan lain tak? Nabi tanya betul-betul pada Nabi SAW bertanya kepada dia sebab dia minta satu permintaan besar ni. Teman Nabi dalam syurga. Jadi Nabi confirmkan balik. Nabi nak dapat pengukuhan semua, Nabi tanya. Ni ala nafsika bikathratis sujudi. Nabi kata, kalau kau nak teman aku di dalam syurga, engkau Ustaz, tak jelas. Ustaz, permintaan dia apa Ustaz? Tak dengar Ustaz. Ini penting ni Ustaz, permintaan dia apa Ustaz? dirimu. Tak jelas. Ustaz freeze. Beku terus. Teruskanlah. Teruskan. Memang dah tahu dah line supaya. Allah, Ustaz hilang. Oh, sama. Ustaz Hilang. Ya, Ustaz, apa cerita tengah very interesting kan permintaan dia tu kan? Ya, betul. repeat balik ni. Ustaz kena repeat balik ni hadis ni. Ya. Sebab kita nak tahu permintaan tu kan? Memang Yalah, tak. walaupun dah tulis kat dalam ni tapi dia tak elaborate kan? Apa? Ya. Tak Ustaz, jelas Ustaz. maaf Tak permintaan hilang. daripada permintaan Ustaz tak dapat. Tak putus suara. Apa? Oh, Tak putus-putus. Jadi dengar. memang daripada awal Ustaz permintaan Rabi'ah tu tak dapat Ustaz. Tak dapat, tak jelas. Apa dia puan?
Jalan yang mana tu? awal. Permintaan dia Ustaz. Permintaan. Nabi tanya dia, apakah permintaan kamu? Dari situ Ustaz kena ulang balik Ustaz. Okey. Aha. Kalau kita baca dekat nota tu, Iya. dia minta kepada Nabi SAW teman, dia nak teman Nabi. Maksudnya dia nak masuk syurga lah. Correct. Tapi kalau dia masuk syurga, dia nak minta nanti dia dapat teman Nabi. Aha. Maknanya kalau teman Nabi, tentulah dia nak selalu jumpa Nabi. Aha. Selalu nak tengok Nabi kan. Macam dia dekat dunia, masa sekarang, dia boleh teman Nabi. Ya. Okey, dia boleh buatkan bagi khidmat kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi tidaklah mengkabulkan permintaannya hanya dengan mengatakan, okey kau akan dapat. Tetapi Nabi kata pada dia, kalau kau nak dapat seperti apa yang kau minta, engkau kenalah usaha juga dengan memperbanyakkan sujud. Membanyakkan sujud bermakna banyakkan solat. Okey, faham. Banyakkan solat. Okey. Jelas. Hadis riwayat Muslim. Okey. Okey, jelas Ustaz. Di mana kaitan dengan tajuk mujahadah tu? Tadi kita tengok pengajaran dia. Hadis ni memberikan kita pengajaran syurga tidak boleh hanya dapat dengan angan-angan semata-mata. Tetapi syurga dia perlu dapat dengan ada kesungguhan jiwa raga untuk buat ketaatan dan jauhi maksiat. Dekat mana kesungguhan jiwa raga tu? Nabi kata kau kena buat, kau kena bantu aku dengan engkau tu sendiri kena memperbanyakkan. Nabi tak kata solat saja. Nabi kata memperbanyakkan sujud. Memperbanyakkan sujud maknanya memperbanyakkan solat. Nak banyak solat ni perlukan kesungguhan, nak kena banyakkan solat. Ialah kalau kita hanya solat 5 waktu, dia tidaklah sebanyak orang yang buat solat malam juga. Dia buat juga solat-solat rawatib. Jadi insya-Allah kupasan kelebihan solat tu nanti minggu depan saya akan ulas dekat kelas Fadail A'mal hari Isnin pagi. InsyaAllah. Okey. Yang kedua kita dapat belajar keinginan yang tinggi dari para sahabat untuk memperoleh keuntungan dengan menjadi, ulang 2 kali lah, dengan menjadi pendamping Rasulullah SAW di hari akhirat. Ya Allah, kita ni mesti ada cita-cita ya macam sahabat ini. Ya, iaitu keinginan kita yang tinggi adalah masuk dalam syurga. Dan masuk dalam syurga ni, keinginan kita kalau boleh kita nak pada Allah, bolehlah teman-teman kita nanti dalam syurga adalah di kalangan para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Habis hadis yang ke-12. Bermakna kita masih lagi berbaki berapa hadis? Kita berbaki lagi lebih kurang dalam 5 hadis saja. 4. Dalam nota tu ada ke semua sampai ke 12 hadis. Boleh dengar ya? 3, 4. Ada. Kita akan berhenti pada hadis yang ke-12. Minggu berikutnya insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ke-13. Insya-Allah. Jadi saya nak tengok mana-mana persoalan jika ada. Okey. Verbal dulu boleh tak Ustaz? Ketika Ustaz punya suara jelas lagi. Tak ada. Alhamdulillah. Secara verbal ada. Ustaz,
Ustaz pergi hadis ke-8. Hadis ke-8. Alright. Balik ke hadis ke-8 dan Ustaz tengok. Alright. Okey. Yang kedua, dibenarkan kita membaca surah Al-Quran secara tidak berturutan seperti susunan dalam mushaf. Yeah. Okey Ustaz. Ini memang penting saya nak tanya Ustaz sebab saya telah ditegur. Kalau saya solat seorang-seorang, okey, saya kadang-kadang saya baca surah ni dulu kan. Sebenarnya ke Ustaz, adakah itu sunnah Nabi yang kita kena membaca mengikut turutan? Tetapi kalau ikut hadis Ustaz ni, Nabi pun tidak mengikut turutan. Betul tak Ustaz? Yeah. Betul ya? Tapi sesekali bila saya jadi imam, saya tidak mengikut turutan, saya telah ditegur. Jadi saya nak tanya Ustaz, sebenarnya tidaklah semestinya. Ditegur kerana saya tidak membaca surah-surah mengikut turutan. Okey. Okey, apa pandangan Ustaz? Pening saya Ustaz. Kita kalau ni kita bukan hafal semua surah kan. Kadang-kadang saya baca ni, saya kena fikir balik macam mana ikut susunan ke dulu. Kalau seorang-seorang saya okey je. Bila dah jadi imam tu kena jaga-jaga Ustaz. Bagi pandangan Ustaz? Okey, pertama yang kalau kita tengok pada hadis ni, Nabi sendiri baca tak ikut turutan. Itulah. Okey. Kena faham macam tu satu dulu. Okey. Yang isu yang kedua, pembukuan. Pembukuan Al-Quran disusun surah-surah tu selepas zaman Nabi. Kena faham macam tu. Pada zaman Nabi, Quran belum lagi disusun atau dalam bentuk buku, belum dibukukan lagi. Dia telah ditulis pada pelepah-pelepah tamak, pada kayu-kayu, tu ada, tapi belum dibukukan. Okey. Maka setelah dibukukan, diletakkan Al-Fatihah surah pertama, Al-Baqarah kedua, Al-Imran tu, maka mungkin di situ ulama memberikan pandangan. Okey. Cuma isunya adalah macam ni. Penyusunan surah-surah dalam Quran itu menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Okey. Perbezaan tu maksudnya macam ni. Adakah susunan surah-surah dalam Quran itu berbentuk wahyu ataupun ijtihad ni maksudnya bukan berpandukan wahyu, tetapi berpandukan kepada ilmu yang dimiliki oleh para sahabat untuk menentukan surah ini mana nak susun nombor satu. Dekat situ ada isu. Faham tak maksudnya? Kena bedakan penyusunan surah. Okey. Apabila ada khilaf dari sudut penyusunan surah, ini bermakna tidak ada larangan untuk membaca surah tidak mengikut tertib dia. Sebab penyusunan surah itu bukanlah sepakat oleh para ulama mengatakan ia adalah disusun mengikut wahyu. Tidak sepakat. Tetapi kalau susunan ayat dia wahyu. Faham tak contohnya? Contohnya ayat pertama bunyinya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Okey, kita tak boleh baca ayat pertama zalikal kitabu la raiba fih alif lam mim. Yang tu salah. Sebab itu adalah penyusunan ayat. Cuma penyusunan surah ni dia terbuka kepada perbincangan. Okey, jelas faham kat situ. Itu alasan mengapa ia tidak dilarang. Namun setelah kita dapati memang susunan Al-Quran kebanyakannya seperti itu, maka sebaik-baiknya lah kita bacalah mengikut susunannya jika kita ingat. Kalau kita baca rakaat pertama surah
Ad-duha, rakaat kedua kita bacalah surah surah Alam Nashrah. Maksud dia macam itulah. Itu sebaik-baik. Tapi kalau kita memang tak, kadang-kadang susah juga nak ingat tau. Surah Ya. mana yang dulu. Ya, Kadang-kadang memang susah Ustaz. tukar kuliah dulu, wal asri dulu. Betul Ustaz, Jadi betul. itu tak jadi, dia bukanlah hukum. Dia bukanlah hukum yang sampai kepada batal solat, kurang solat, tidak. Jalan saya? Okey Ustaz. Ya, ya. Okey. Nanti kita tengok balik pada rujukan-rujukan para ulama lah. Wallahu ta'ala alam, itu pandangan peribadi saya. Mungkin Ya, ya. Senang hati saya dah dapat pengesahan pada Ustaz. Dan di sini pun mengatakan Nabi pun tak mengikut turutan. Lepas tu kan Ustaz, nombor 4 dan nombor 5 kandungannya sama tau Ustaz? Ustaz tengok nombor 4 dan nombor 5. Ya, tadi kita dah sebutkan dah. Oh ya. Kita memang dah Okey. sebutkan tadi. Okey. Ya. Alright. Okey, itu saja Ustaz. Terima kasih. 4 dengan 5 kan? Okey, tak apa puan. Memang kita dah sebut kata yang ni memang saya tadi. Okey. Saya mungkin tak dengar. Apa. Terima kasih Ustaz. Jawapan tadi. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Okey. Nanti kita padamkan buku ya. Okey, ada pertanyaan lain tak? Kalau tidak ada, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya puan. Nak tanya Ustaz tentang kita membaca Quran dalam waktu solat ya. Okey, dalam solat sunat kita dibenarkan kalau macam yang kita yang tak hafal surah-surah ni, kita menggunakan stand dan Al-Quran di hadapan ya. Okey, boleh dibenarkan juga ke untuk solat fardu? Ustaz. Putus. Kasihan Ustaz tenggelam balik. Ustaz Sabar dia. Ustaz dah hilang. Okey, tak apa. Ya. Puan Aziah ya. Kita sabar je lah. Okey, tak apa. I pun ada satu soalan lagi tapi tak sampai hati nak tanya lagi bagi orang lain. Yalah. Ustaz dah hilang. Kasihan Ustaz. Yalah. Datuk Nurul? Datuk Nurul, are you there? Yes. Dah rasa Ustaz kan? dia kena masuk balik tu. Betul lah. Sekejap, text dia sekejap. The last class pun macam tu juga. Kesian. Kejap. Kita ada suggestion hari tu, wanted to buy him a new laptop. Tapi dia tak setuju. Dia tak nak. Ustaz memang macam tu, belikan je. Itulah ingat juga, buat jugalah ya. Okey. Nanti kita pakai ramai-ramai. Boleh insya-Allah. Terus terputuslah Datuk Nurul. Dia tengah cuba masuk balik tu. Mungkin Datuk, mungkin kita end the class lah. Nanti kesian pula Ustaz kan dia rasa bersalah nanti tahu. Betul juga kan. Habiskan Puan apa tadi, Puan Aziah punya jawapan. Mungkin kita end lah kan Datuk Nurul. Better. Nanti he felt guilty tau, dia rasa macam bersalah sangat nanti. Betul. Kejap tunggu dia masuk. Alright. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Saya datang Datuk PM Ustaz untuk end the class. Pukul 11 lebih waktu Johor. Waktu Jumaat. Okay. Ustaz? Harap bersabar macam Ustaz cakap lah nak masuk syurga kan. Banyak Okey. ujian. Boleh dengar suara tak sebelum saya Okey tamatkan? dah. Okey Ya, Ustaz. ya, okey dengar dah. Ustaz, Okey, dengar Ustaz. sekejap. Okey. Dengar. Sebelum saya teruskan, soalan Kak Mazidah tadi tu pasal baca ikut sunnah surah kan? Okey, Ya. nanti kalau boleh rujuk dalam soalan dalam fatwa dalam laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah Ya. dibahaskan kalau macam seperti kita sebut tadi, itulah isu tadi, sebaik-baiknya kita bacalah mengikut apa yang telah ada di dalam susunan Al-Quranul Karim surah-surah tersebut. Ya. Okey. Kalau ikut pada fatwa ni menyebutkan bahawa hukumnya dia tidaklah sampah haram dan sebagainya, tetapi dia hukumnya jatuh kepada makruh dan khilaful aula. Aula ni maksudnya khilaful aula maknanya yang aula, yang prioriti, yang utama dibaca ikut susunan lah. Jadi kalau kita tak baca ikut susunan tu dia seperti macam kita tak ambil yang lebih aula lah. Okey lah, okey. Tak apalah. Okey, soalan Ikut puan apa tadi tu? Tak Nazia. apalah, mungkin waktu dah tak panjang, mungkin line saya kurang elok, saya tak dapat nak teruskan mana-mana jawapan. Mungkin kita sambung nanti pada kelas akan datang. Ya, jadi saya minta maaf atas gangguan teknikal ini. InsyaAllah saya akan perbaiki dengan kadar yang mampu. Jadi terima kasih kepada Datuk Nurul atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini, kuliah hadis kita. Semoga Allah mengganjari beliau dengan kebaikan. Begitu juga kepada tentera perempuan. Terima kasih kerana banyak-banyak bersabar. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Kita sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.